Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera, salam kasih sayang. Bertemu saya lagi sekali Muhammad Shiro di dalam channel YouTube saya. Bagi siapa yang belum subscribe channel saya, pastikan anda subscribe, like dan share jika video-video saya memberi manfaat kepada kita dan juga sahabat-sahabat kita di sana. Kenapa kena subscribe? Supaya ini memberi semangat dan motivasi kepada saya untuk terus menghasilkan konten-konten yang mungkin memberi manfaat, memberi kebaikan kepada kita. Okey, saya rasa agak lama saya tak buat video baru. Kenapa? Sebab kita fokus kepada untuk menunaikan ibadat umrah ibadat umrah MSGA bersama eksekutif MSGA, bersama isteri saya, okey, bersama dengan sahabat-sahabat baru saya yang mengikuti jemaah seramai 45 orang, okey, yang dikendalikan oleh Ustaz Azrul, okey, Ustaz Azrul daripada Ria Kembara. Alhamdulillah tuan-puan. Hari ni kita nak share sedikit, perkongsian sedikit lah apa yang berlaku, macam mana saya boleh join untuk umrah kali ni. Ini adalah merupakan umrah yang kedua bagi saya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rezeki lagi sekali. Pada yang pertama dulu saya terbang daripada negara Lubnan sewaktu saya bertugas sebagai pegawai untuk Malaysia Battalion Malbat 850-3 pada tahun 2015. Dan Alhamdulillah pada waktu itu Allah Ta'ala bagi saya rezeki untuk saya mengerjakan ibadat umrah kali pertama untuk saya belajar pada bulan Ramadan Ramadan 2016 saat saya. Okey. Cuma waktu tu saya terbang daripada Lubnan. So terbang dari Lubnan agak dekat, penerbangannya lebih kurang 2 jam saja dan kosnya rendah. Alhamdulillah saya dapat mengerjakannya pada bulan puasa. So apabila saya pulang ke Malaysia, saya diuji dengan kesakitan, diuji dengan kena berhenti bersara awal. So, kalau kita lihat daripada sini tuan-puan, siapa yang kenal saya sebelum ni, mesti akan tengok saya sakit teruk, masuk hospital, isteri kena drive, Maya, isteri saya kena bawa saya, bawa anak saya, kena jaga anak kecil, kena bawa sampai mana-mana berubat ke utara, selatan, semualah untuk duduk hospital. Dan tak siapa pun yang sangka saya akan bangkit begini. Okey, pada sama juga kerja pun saya dinasihatkan untuk berhenti awal, tak ada duit bersara setiap bulan, saya hanya dapat sagu hati daripada kerajaan. Sakit saraf saya ni tidak diiktiraf sebagai untuk mendapat pencen ilat. So saya redha. Tapi tuan-puan, apabila kita tengok benda ni semua, kita flashback balik, tak mungkin saya akan dapat bangkit dan mengerjakan umrah lagi sekali dan ada syarikat sekarang. Okey, tapi saya percaya apabila kita redha dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi, insya-Allah apabila kita redha, kita tahu ada kebaikan di sebalik ujian itu, insya-Allah baru kita akan rasa kemanisan dia. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, kita dipertemukan oleh sahabat-sahabat yang baru, kita akan tengok macam mana survive keluarga kita untuk jaga kita dan betapa kuatnya kita untuk bangkit semula, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk keluarga kita dan juga untuk ummah dan untuk agama Allah. So itu mukadimah dia. So apabila saya mulakan perniagaan e-book ni bersama MAJ Sdn Bhd, bersama tim eksekutif saya. Daripada tahun 2019 tu saya dah ada niat untuk nak menjejakkan kaki lagi sekali di Tanah Suci. Kali ini bersama isteri saya, sebab mak saya kita dah hantar dulu, mak saya dah pergi. So saya berniat untuk bawa isteri saya pula. Walaupun anak saya kecil lagi, so saya nak bawa isteri saya dahulu. So bila nak bawa isteri, saya kata why not kalau saya tak bawa dengan tim MSGA saya, siapa yang nak follow? Cuma bila kita buat penerangan, ada yang kekangan, ada yang masa yang tidak sama. So kita akan teruskan juga. Alhamdulillah, bila PKP berlaku, satu lagi kita punya kekangan kat situ, Allah Ta'ala uji kita. So terpaksa tangguhkan lagi kita punya niat tu. Niat tu dah ada, tapi kita terpaksa tangguhkan dulu. Alhamdulillah, PKP habis, saya dapat saya tengok beberapa iklan. Ini kita dapat satu iklan daripada sahabat saya, iaitu Ayu, daripada Cik Ayu kita daripada Hulu Langat, promote. So saya pun terus cari, saya kata Ayu, why not kalau kata you cerita pada kita apa yang disediakan oleh syarikat yang Ayu bantu untuk promote, iaitu Ria Kembara Sdn Bhd. So saya tertarik dan kita buat satu taklimat secara online bersama Ustaz Azrul dan juga Puan Izzah pada waktu tu. Kita kumpulkan semua kawan-kawan dalam MSJ Sdn Bhd apa semua. Siapa yang nak pergi?
Okey, ramai nak pergi mula. Tapi apabila banyak kekangan, ada yang tak dapat apa semua, and then kita dapatlah berapa orang saja, kita dapat 5 orang, dan kita alhamdulillah kita bergabung pula dengan jemaah-jemaah bonda, ayahanda, kekanda yang baru-baru yang kita baru kenal daripada Rembau, daripada Negeri Sembilan, daripada Sungai Siput, daripada Hulu Langat, kan? So kita berkumpul pula, alhamdulillah, masya-Allah tuan-puan, kita dapat kawan-kawan yang baru. Berapa kosnya? Kosnya hanya dalam 7,000 lebih macam tu je kosnya. Dan alhamdulillah ada kawan saya cakap, tuan, you dapat murah lah dengan dia kembara ni. Okey. So, kenapa ini kita kena, orang cakap, kenapa Masih Syirul nak pergi umrah banyak kali ya? Tuan-puan, sebenarnya apabila saya pertama kali jejakkan kaki di Tanah Suci pada tahun 2016, terus terpadam daripada jiwa saya ni, bukan tak nak, tetapi dia punya kegairahan untuk pergi bercuti di tempat-tempat lain ni dia menurun sedikit. Dia macam turun, macam nak pergi Paris ke, nak pergi Korea ke, dia macam tak beria tau. Sebab apa? Saya dapat tahu bahawa bila kita pergi ke Tanah Suci sana, bila saya belajar dengan Ustaz Hasnil Abu Bakar, seorang penulis buku dan juga pembimbing umrah dan haji, tamu haji Ustaz Hasnil kata jiwa-jiwa kita ni, jiwa-jiwa orang beriman ni berada di Tanah Suci, tuan-puan. So jiwa kita, roh kita, jiwa kita ni di sana. So bila kita dah pernah sampai sana, dia terpanggil untuk kita pergi sana. So kita cerita ni bukan untuk kita riak, bukan untuk kita tunjuk kita buat ibadat, tidak. Tapi saya nak cerita pada keluarga saya, sahabat-sahabat saya menonton video ni yang belum pergi lagi untuk mengerjakan ibadat umrah. Pasal niat betul-betul. Kawan-kawan. So, keluarga semua, kita pergi. Kita pergi kat sana sebab apa yang berlaku di sana, ianya semua tertulis di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. So, kalau kata contoh kita pergi Korea, kita melancong Korea. Apa yang berlaku kat Korea tu ada dalam cerita Winter Sonata. Kita pergi kat Nami Island. Nami Island tu, dia dalam Winter Sonata. Dalam drama Korea. So, macam-macam sana yang cerita-cerita yang kita nak pergi kat sana tu. Kita nak sangat berjalan ke Korea sana tu. Sebab ianya, tarikan kita adalah cerita yang di-moviekan, yang difilmkan, yang didramakan, K-pop pun semua. Lepas tu kita tak pergi. Sama juga cerita-cerita lain. Kita banyak pergi tempat yang tidak tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. So, tempat yang paling banyak ada cerita dalam Al-Quran dan hadis, maknanya cerita sahih, tuan-puan. Cerita tentang kita ni, orang beriman ni. So, kat mana cerita tu? Cerita yang tentang untuk orang beriman adalah di dalam Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Lagi yang ditinggalkan. So, kenapa kita tak pergi ke sana? Sebab tu bila kita pergi sana, kita rasa seronok. Kita tengok di mana tapak kelahiran Rasulullah, di mana air Zam-Zam. So, benda ni semua yang realiti, yang cerita-cerita benar berlaku. Kan? So, sebab tu bila kita dah pernah pergi, kita rasa macam nak pergi lagi. Nak pergi lagi. Kita rasa kita kerja ni, alhamdulillah kita doa betul-betul, ya Allah Tuanku, aku nak siap nak pergi. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya lagi sekali nikmat kesembuhan. Tak adalah sembuh 100%, tapi saya boleh bangkit, makan ubat apa semua, ikut apa nasihat doktor. So, saya bertahan sehingga saya matilah, saya bertahan dengan ubat-ubatan harian. Alhamdulillah, saya boleh bangkit mula, saya boleh bawa kereta, saya boleh orang tua ini, saya boleh pergi mengerjakan umrah lagi sekali. Dan boleh kumpul duit pula, tuan-tuan. Kumpul duit, bawa isteri. Ini adalah susunan Allah yang kita kena betul-betul bersyukur. So, kita cerita sikit perjalanan kita ke sana. Perjalanan ke sana, saya senang je, Ustaz Azrul buat kursus banyak kali di Hulu Langat, di Rembau, di Masjid Ulangan. Terpulang pada kita nak pergi banyak kali. Nak pergi berapa kali pun boleh pergi, selagi kita nak belajar. And then, pengurusan pun, memang biasalah dalam pengurusan tu ada yang ada macam sedikit kekangan di mana-mana. Tu biasa. Tapi dapat ditangani dengan baik oleh pihak syarikat, alhamdulillah. Dan kita berkumpul pada 20 hari bulan 9, bulan Safar 20 hari bulan 9 kita berkumpul di KLIA. Alhamdulillah kita baru berkenalan pada waktu tu dipermudahkan 5 jam sebelum. Kita just berkumpul dekat airport, okey. Pihak pengurusan kerja kembara dah ada semua, dah bagi tag, bagi apa. So kita dah senang sebenarnya tau. And then check in pun senang by group. Dan baru ni saya baru dengar daripada seorang sahabat saya tak sebut company manalah, beliau adalah salah seorang staff pada company tu. Dan beliau pun kecewa dengan syarikat penerbangan, dan pun saya tak sebut syarikat penerbangan apa, tapi bukan Malaysia punya lah. Yang dia dah buat check in secara grouping, akhirnya
tunggu lagi 2-3 jam sampai jemaah terpaksa tertidur dekat KLIA pula kan. Sebab apa? Jadi dia reject lah macam-macam lah benda yang saya dengar daripada beliau sendiri. Okey. Dan ini alhamdulillah Ria Kembara kita dipermudahkan. And then dalam masa tempoh 5 jam tu sekejap sangat. And then kita terbang lebih kurang 5 petang waktu Malaysia. Terbang lebih kurang 5 petang, kita terbang menggunakan penerbangan Saudi Airlines. Alhamdulillah, pertama kali saya naik Saudi Airlines, saya dah pernah naik Emirates, saya pernah naik Etihad, saya pernah naik Qatar. Yang tu yang luar negara ni lah, yang biasa saya naik ke bahagian Timur Tengah ni. Dan alhamdulillah Saudi Airlines tidak mengecewakan lah, walaupun kita tengok Qatar lebih hebat, Etihad lagi hebat. Memang betul lah makan lagi hebat. Tapi Saudi Airlines tidak mengecewakan. Layanan pun bagus, okey. Selesa. Bagi saya selesa, tempat duduk dia selesa apa semua. And then kita terbang lebih kurang pukul 5 lebih petang tu tanpa apa-apa halangan. Alhamdulillah kita terbang on time. Terbang. And then dalam penerbangan pun kita rest, kita makan apa semua, dan pada sampai untuk tempat untuk kita untuk mikot, untuk kita berniat ihram, Ustaz Azrul kejut kita, kita sebelum tu kita dah pakai ihram apa semua, sejam 2 jam sebelum sampai dekat tempat mikot, kita dah pakai ihram apa semua di dalam penerbangan, di dalam flight. So di dalam aircraft kita pakai apa semua, and then kita lebih kurang sejam sebelum sampai lah sebenarnya kita dah di mikot, kita berniat ihram, dibimbing oleh Ustaz Azrul sendiri sebagai mutawif kita. Alhamdulillah tidak ada apa-apa kita punya halangan sampai di airport Jeddah, airport baru pula. Saya pun terkejut, saya tak pernah pergi airport baru. Sebab otak saya tak ingat airport lama. So airport lama ni dia punya besar tuan-puan macam airport Kuching, airport Subang je kan. So dia very crowd apa semualah. Rupanya masya-Allah sampai ke airport baru Jeddah, wah besar airport baru kan. So siapa-siapa yang lama tak pernah pergi Mekah, kita pasal niat betul. Sampai Jeddah, alhamdulillah airport baru, very wonderful tuan-puan, dengan dia punya aquarium tengah-tengah, memang cantik lah kan. And then bas pun besar tunggu kita. And then kita naik bas. Di dalam bas kita talbiah ramai-ramai kan, kita ada waktu berehat lagi lebih kurang dalam sejam lebih, nak dekat 2 jam tu kita ada waktu berehat untuk sampai ke Mekah. Okay, waktu tu hati dah berdebar, ada yang rehat, ada yang tertidur apa semua. And then sampai masuk ke tanah suci, ke tanah haram, Ustaz Azul dah start bertalbiah beramai-ramai di dalam bas. And then kita singgah di hotel dahulu. Hotel kita pun dekat. Lebih kurang dalam 80 meter macam tu lah. 80 meter, 100 meter lah. Memang dekat lah. Memang dekat sangat dengan Masjidil Haram. Tapi jangan kita kira kita jalan kaki masuk dalam masjid. Memang bila kita kira masuk dalam masjid, jauh lah. Tapi daripada luar masjid tu, tempat jam tu, ke kita punya hotel lebih kurang dalam 80 meter, 100 meter je. Okay. So, kita jalan kaki. So, kita daripada hotel, kita letak beg apa semua. Ya, mana yang nak berwuduk, kita ambil wuduk semua. And then kita beramai-ramai kumpul di bawah hotel. Kita jalan ramai-ramai dibimbing oleh mutawif kita, Ustaz Azrul. Kita terus jalan ramai-ramai. And then kita, alhamdulillah, dapat tengok Kaabah buat pertama kali bagi yang pertama kali sampai. Dan kita dapat tengok. Dan itulah yang kita nak, betul tak? Our kiblat, betul tak? Our kiblat, kita dah daripada kecil kita tengok sangat. Daripada kita lagi kita dengar Kaabah. Isteri saya pun dapat tengok semua yang pertama kali. Alhamdulillah. And then kita dapat orang ramai, walaupun tak seramai dulu waktu saya buat waktu bulan puasa tuan-puan pukul 10 malam masa sampai tu memang pack sangat-sangat lah sebab bulan puasa tapi kali ni walaupun bukan bulan puasa orang ramai juga. Alhamdulillah kita ada bonda-bonda kita ada yang level nenek dah kan bersama grup kita kan. Tapi masih kuat tuan-puan sama-sama untuk kita buat tawaf pertama tu. Alhamdulillah buat tawaf pertama tu kita selesai tanpa apa-apa banyak kekangan pun. Yang mana-mana dah berumur pun bersemangat. Saya tengok berpuluh-puluh cucu pegang, anak pegang apa semua. Sampailah kita solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Apabila kita di belakang makam Ibrahim dah habis, and then kita ambil lah gambar sikit-sikit, ambil gambar dengan isteri, ambil gambar keluarga. Pertama kali nak tengok, bukan kita buat live macam orang lain buat live tunjuk untuk ibadah kita, tak. Kita habiskan dulu, and then kita solat sunat. Ini kita ambil lah gambar kenang-kenangan untuk hantar kat family kat kampung. Right? Lepas tu minum air zam-zam, sunat minum air zam-zam, and then kita pun mulakan sa'i kan. Sa'i memang penat lah sa'i kan. Kalau kita tengok pergi balik pun lebih kurang dalam 4 km lebih. Pergi balik orang ramai. Tapi yang dia punya miracle ni, keajaiban ni, daripada atas, daripada Safa tu, kita tengok kat bawah tu macam ramai sangat. Macam tidak ada ruang untuk kita jalan. Macam tak ada ruang. Tapi bila kita dah turun daripada Safa tu, kita masuk dalam, kita sama-sama berzikir semua tu,
boleh ada ruang. Inilah miracle saya nak beritahu kat tuan-tuan perempuan, kawan sahabat-sahabat yang mana belum pernah pergi ke Tanah Suci, belum pernah ke Mekah, pergilah. Pasanglah niat elok-elok. Jangan kita niat, belum sampai seru lagi. Kalau dah pergi Mekah, kena jadi orang yang baik. Kena pergi Mekah, kena taubat. Kena pergi Mekah, nanti balik dah kena pakai tudung. Tuan-puan, ini adalah satu tanggapan yang tidak tepat. Sebab ini seruan. Seruan yang kita semua kena pergi, orang beriman. So, janganlah kita sampai kita tunggu, aku nak jadi baik 100% baru boleh pergi. Padahal kita pergi Australia, kita pergi China, kita pergi Korea, gambar kita kat Facebook. Tapi kita tidak meletakkan pergi mengerjakan umrah ke Tanah Suci itu sebagai kita punya visi nombor 1. Kita punya impian nombor 1. Kita duk sibuk letak kat Facebook, minta maaf cakap, letak gambar kita dengan kangaroo, letak gambar kita dekat Korea, kat Pulau Nami. Tuan-puan, apa ni? Kita tempat yang pertama kita pergi adalah kat sana. Kan? Saya cakap bukan saya cakap saya baik. Tapi saya nak bagi motivasi kepada kawan-kawan semua. Sahabat-sahabat yang banyak akan cakap saya, Syirul nanti dululah, aku belum bersedia lagi, aku nak jadi baik dulu. Sahabat, kita tak boleh tunggu jadi baik. Nak tunggu jadi baik ni tak payah. Kita seorang ustaz imam boleh tunggu jadi kita baik lagi. So kita pergi untuk kita nak bersihkan diri kita dulu. Kan kita niat macam tu. And then bila kita pergi sana sampai kat sa'i tu, Allahu Akbar, sonoknya tuan-puan. Kita pergi ulang alik. Saya bersama isteri saya dengan tim apa semua. And then dah habis tu, kita bertahlul. Alhamdulillah saya sendiri minta pada kita yang mutawif, minta berkat sikit pada Ustaz Azrul untuk tahlulkan saya kan. Sekarang kita cek orang yang berilmu tuan-puan, orang yang baik ni untuk pegang kepala kita. Tu mak-mak kita ajar lah kan, mak-mak kita ajar. Kau nak jadi baik Syirul, kau cari orang-orang yang baik. So kita ni sedar diri kita ni jahat kan. Tak apa nak baik sangat. So kita mintalah Ustaz tahlulkan. Daripada ramai-ramai tu semua baik. Tapi mana yang terbaik kita ambil yang terbaik mana boleh kan. Kalau tak ada imam Masjidil Haram yang boleh tahlulkan saya minta Imam Masjidil Haram yang tahlulkan saya. Tapi dalam tim kita Ustaz Azrul. So kita mintalah Ustaz Azrul tahlulkan saya. So beliau pun tahlulkan. Alhamdulillah kita selesai. Kita selesai yang pertama. And then balik rest apa semua. Esok kita dah boleh buat itikaf sendiri dalam Masjidil Haram. Kita boleh buat sendiri kalau kata macam saya sempat untuk buat sendiri. Saya naik teksi. Lebih kurang pergi balik dekat Tanaim. Tanaim mana tempat kita bermikot. Tanaim lebih kurang dalam 7 km, 4 km macam tu lah daripada haram. Kita just bayar dalam 50 rial, 25 pergi, 25 balik. Okey, pergi ke sana, niat, ini kita pergi buat umrah. Saya buat seorang-seorang pada waktu tu sebab kita ada nak buat badal umrah. Kalau kita ikut tim, takut tak cukup. So, kita kena cukupkan mana kita dah niat untuk arwah nenek kita, atuk kita apa. Kita masih muda, kita larat, kita buat. Esok dah sakit, terbaring ke hospital macam dulu, tak mampu pula, betul tak? Selagi boleh buat. And then, esoknya, Ustaz bawa kita pergi, petang tu juga Ustaz bawa kita pergi berjalan-jalan untuk menziarah sekeliling Masjidil Haram. Masjidil Haram, kita tengok tapak kelahiran Rasulullah, kita tengok tempat air Zam-Zam, kita tengok tapak rumah Abu Bakar. Kita tengok semua tu, kita dengar cerita pasal Abu Sufyan, Abu Jahal kan. So, bila kita belajar sirah dekat sana, dengan pengetahuan yang amat hebat daripada Ustaz Azrul tadi ni, kalau kita belajar dekat Malaysia, lain tau kita ikut buku. Kat sana, kita berada dekat tanah yang berlaku kejadian tu. Dia lain. Tanah yang berlaku, kita dengar cerita pula, macam ni tuan-puan, dia punya aura tu seronok sangat. Okey, esoknya kita pergi ke Jabal Rahmah, kita lalu tengok Jabal Nur, tengok Gua Hira, cuma kita tak panjat lah Kita tengok Gua Hira daripada jauh Alhamdulillah tuan-puan. 2016 saya pernah panjat Gua Hira, Jabal Nur, tapi saya dah lagi suku nak sampai, saya mengalah sebab pada waktu tu bulan puasa, saya tak tahan sangat. Tapi tak tahulah macam mana bukit tu punya seksanya. Siti Khadijah ulang alik hantar makanan kepada baginda Nabi kan. Hantar makanan apa semua. Wow, time tu kita rasa sukarnya. Cuma kali ni kita punya tim tidak pergi. So daripada Mekah juga pada 2-3 hari lepas tu kita pergi ke Taif. Taif tempat yang banyak sejarah dan tempatnya sejuk. Tempatnya sejuk sedikit lah macam saya dekat Lubnan, tanah tinggi. Taif tempat yang bersejarah, tempat bersejarah yang banyak baginda Nabi kita alami cabaran di sana kan. Dan orang Taif ni memang menarik kat saya. Kita pergi ke museum, kita pergi tengok tempat baginda berlindung di kebun di kebun sahabat. Di mana lagi kita pergi dekat tengok masjid-masjid lah, masjid kita sahabat Rasulullah So banyaklah kita pergi dekat sana tuan-tuan, kita pergi pasar buah lah kan. So kita kena pergi sebab apa, tempat Taif ni salah satu tempat yang amat-amat menarik. So kalau tuan-tuan you nak ikut
tempat-tempat ni, you kena ikut dengan Raya Kembara dengan Ustaz Azrul. InsyaAllah. Sebab apa? Dengan Raya Kembara, Ustaz Azrul, dia ilmu dia banyak tentang Islam sirah ni. Boleh kita pergi, kita dengar cerita pun, wow kan. Seronok. Okay, so bila kita balik tu, barulah kita buat lagi umrah, kita buat lagi lawatan, and then baru kita pergi ke Madinah. Cuma di Madinah, Allah Ta'ala uji saya dan beberapa sahabat kita yang jemaah yang lain, sakit kan, boleh sakit. Tak tahulah bila kita dah banyak push diri kita dekat Mekah untuk buat umrah ni. So perjalanan kita naik bas ke Madinah lebih kurang 5 ke 6 jam macam tu lah. Sampai ke Madinah, and then saya sakit. Saya sakit. So saya tak dapat ikut lawatannya hari pertama. Tak apa, saya rasa okey lagi sebab saya dah pernah sampai dulu. Cuma hati saya nak cepat sembuh. Sebab apa? Saya nak pergi ke nak ziarah pemakam Rasulullah, nak bagi salam kepada Rasulullah. Itu saya nak sangat. So tak nak saya tak nak sakit lama-lama sangat. Saya nak bangkit, and then saya minta bantuan Ustaz Azrul untuk bawa saya pergi hospital juga untuk dapat jab injection. Sebab saya nak express. Saya tak nak baring kat bilik tidur. Saya tak nak. Saya nak express, saya nak bagi kebah cepat, and then saya nak pergi ke makam Rasul. Alhamdulillah, hari kedua saya pergi dengan Imam Hanafi, sahabat kita satu bilik kita. Imam Hanafi dia Rembau, kan? Teman saya, kita pergi ke makam Rasulullah, and then saya dapat bagi salam di sana. Alhamdulillah tuan-tuan, yang sekarang ni kalau nak masuk Raudah lagi best tau, lagi senang daripada dulu sebenarnya. Dulu masuk Raudah kita kena berebut-rebut. Dulu saya masuk Raudah tu berebut-rebut. Masuk tak dapat. Kali ketiga baru dapat. Ikut rezeki. Now tak. Now kita daripada Mekah, kita dah boleh masuk dalam satu app. Kat sana ni you all belajar pakai app tu lah. Just install app tu, tengok ada tarian kosong, letak nama kita. So nanti bila kita beratur, waktu yang kita katakan kita minta pukul 7 malam. So kita baris lah. 7 malam tu kita baris, and then nanti ada dia punya polis guard tu jaga, dia check kita punya apps tu, ada nama kita okey je, tu masuk alam. So tak ada berebut-rebut tau, tak berebut-rebut macam dulu. Yang penting kita isi app. So bila masuk tu, alhamdulillah rezeki saya bersama TJ, kita punya CEO MSGA, kita dapat masuk waktu lagi 5 minit nak azan Isyak. So dapat sembahyang Isyak dalam tu lah. Dapatlah sembahyang Isyak dalam Raudah kan. Kalau siapa yang kita nak buat division sikit tentang Raudah adalah taman-taman syurga dalam yang mimbar Rasulullah semua dalam tu kan. So antara tempat mustajab doa di dalam Raudah. So Allah Ta'ala pinjamkan daripada syurga, taman-taman syurga yang kita boleh tengok dekat dunia ni adalah salah satunya adalah di Raudah tu. So tuan-puan, kalau kata kita ada niat nak berdoa ke apa semua, pasang impian tu nak pergi mengerjakan umrah. Okay, so bila habis dekat tu, and then badan saya pun tak apa sihat sangat, so saya tak apa larat sangat, and then esok kita pergi ke Bukit Uhud apa semua, dapat tengok tempat syuhadah-syuhadah kita yang waktu peperangan Uhud. So banyak lagi tempat yang Ustaz Azrul bawa dekat Mekah. Tadi saya tak cerita pergi dekat area Mina, tengok tempat jemaah haji, kita pergi dekat Arafah. Banyak sangat tempat tuan-puan. Kalau you all follow betul-betul kali ni, kalau you nak betul-betul berminat nak pergi, pasal niat betul-betul. InsyaAllah. Ambillah deposit RM500 ke RM1,000. Just hubungi kita. Kalau nak hubungi saya, nak dapat nasihat daripada saya, just tengok link bawah saya dalam description dalam YouTube saya ni. Hubungi saya akan guide anda. Kalau anda nak berhubung dengan Raya Kembara ke apa, saya akan bantu anda. Dan just letak je RM1,000 macam saya dulu. InsyaAllah. Bila kita letak RM1,000 duit kita ada, setiap bulan kita kumpul lah duit kita tu. 500. Kita istiqomah betul-betul. Kita cakap, ya Allah aku nak pergi. Allah aku nak pergi. Dia bukan kira kita mampu, bukan kita kira kita sihat, bukan kita kira kita kaya nak pergi ke tanah suci ni. Dia akan dikira berapa kuat kemahuan kita dan adakah kita ni dijemput oleh Allah. Itu yang saya dapat tengok. Sebab tu kita tengok orang yang tak ada kaki tuan-puan. Saya pernah waktu saya pergi tahun 2016, orang tak ada kaki tawaf dengan saya. Orang macam orang Pakistan macam tu. Tawaf dengan saya tak ada kaki. Kita yang ada kaki ni pun tak larat nak tawaf 7 pusingan tu. Dia tak ada kaki, dia menginsuk tuan-puan. Tahun 2016, depan mata saya pusing. So maksud kat sini, adakah orang yang pergi umrah, orang pergi tanah suci, orang mengerjakan haji semua ni, adakah syarat dia kena sihat? Tidak pun. Ada yang ramai yang sihat tak pergi pun. Ada yang ramai yang banyak duit tak pergi pun. So orang yang pergi tu normal, kalau you tengok daripada jemaah daripada India, daripada Pakistan, mereka tak banyak duit pun. Tak banyak duit. Tapi bab ibadah tuan-puan, mereka utamakan duit mereka untuk buat ibadah. Ini yang saya tengok dekat tanah suci. Tuan-puan, saya tak boleh share lagi banyak-banyak. So kalau kata you nak rasa tuan-puan, sahabat-sahabat, kalau you nak rasa macam mana seronoknya mengerjakan ibadah umrah ataupun haji di kota Mekah dan juga Madinah, pasal niat daripada sekarang. So niat saya buat video ni adalah untuk bagi motivasi pada semua keluarga saya menonton, sahabat-sahabat saya menonton, mana-mana yang ada impian nak ke tanah suci, start from now. Jadikan video saya ni sebagai satu pencetus
impian kita, niat kita tu. Kau mungkin sebelum kita tak berniat, kita pasang niat petang ni. Sebenarnya modul Rasul ni. Kalau kata kita dah pernah pergi, nak pergi lagi. Takut tak cukup duit lah Masjid Syirah. No, jangan cakap macam tu. Cakap aku nak pergi lagi. Aku nak pergi haji pula lepas ni. Aku nak pergi lagi. Aku nak pergi lagi. Tuan-puan, kematian yang dicemburui, kematian yang baik adalah bila kita mati di kota Mekah dan juga Madinah. Saya pun ada niat juga. Kalau boleh nak mati di sana. Sebab apa? Nak berjiran dengan Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala tak ambil lagi. Maknanya saya belum layak lagi bagi saya. Tapi ini antara tempat-tempat yang kita nak, tuan-puan. Bila kita solat di Masjidil Haram, dia punya fadilat dia 100,000 gandaan pahala dia. Di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, 1,000. You tak nak ke? You pergi solat dekat rumah dapat 1 point. Pergi berjemaah di masjid dapat 27 point. Di sana 100,000, tuan-puan. Kita ni dekat akhirat esok, belum tahu lagi kita timbangan kita ni, dosa pahala belah kiri kanan kita, mana yang berat? Tak nakkah kita pergi solat kat sana, kita pergi sana, umrah lebih kurang dalam 10 hari, tak nakkah kita rebut pahala-pahala tu 100,000 untuk beratkan neraca, saya bukan ustaz lah, tapi saya faham macam tu lah, memberatkan neraca pahala kita, yang akan menjadi timbangan kita kat sana. Bila kita pergi menziarah Rasulullah, ibarat kita menziarah sewaktu baginda Nabi hidup. Kita tak nak ke seorang insan yang akan endorse kita nak masuk syurga esok? Bila kita dekat akhirat esok, tuan-puan, kita nak dapat endorsement daripada Rasulullah. Orang lain tak boleh endorse kita. Nabi lain tak boleh endorse kita. Yang boleh endorse kita adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Baginda Nabi yang boleh endorse kita. Ni umat aku. Ni umat aku. So, bagi saya, salah satu cara untuk kita dapat endorsement ni, kita kena kumpul duit, pergi buat umrah. Kumpul dia buat umrah. Supaya kita dapat dekati baginda Rasulullah yang kita sayangi. Sebab apa? Baginda yang akan endorse kita. Ni umat aku. Ini umat aku. Yang akan laju ditimbang. Dia akan laju, akan diperhitungkan sebelum kita ditentukan syurga neraka. Kita tak nak ke pantas benda tu. So, pengorbanan untuk kita pergi buat umrah ni bukannya semata-mata ambil gambar, masuk dalam Instagram, masuk dalam IG, buat live dalam video. Tak. Sebenarnya kalau kita betul-betul hayati, ini adalah seruan daripada kita belum lahir lagi, seruan ni dah ada kepada kita dah. Cuma adakah kita betul-betul mahu ataupun kita tidak mahu ataupun kita betul-betul yakin dengan ibadah yang kita bakal jalankan ataupun adakah betul-betul kita ni yakin dengan ketentuan duit yang kita kumpul cukup untuk kita pergi. Kadang-kadang duit kita rasa cukup tapi kita tak pergi pun. So tuan-puan, itu saya perkongsian saya pada ni. Kalau video saya ni bagus, video saya ni memberi manfaat, kita pakai share, kita pakai like. Jangan lupa subscribe channel saya supaya saya dapat lebih semangat untuk buat konten-konten yang lebih bermanfaat kepada kita semua. Tuan-puan, ingat, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang. Terima kasih.